Kepada puan dan rakan-rakan sekalian. Hari ini saya akan membentang pelaporan hasil penyelidikan kajian tindakan saya yang bertajuk Kaedah Aku Berjaya Membantu Mengurangkan Masalah Tingkah Laku Disruptif dalam Kalangan Kanak-kanak di Prasekolah. Sebagai pengenalan, tingkah laku bermasalah didefinisikan sebagai satu tingkah laku yang boleh mencemarkan dan merosakkan kelancaran dan perjalanan PDP di dalam kelas. Tingkah laku dibahagikan kepada dua jenis, iaitu tingkah laku positif dan tingkah laku negatif. Tingkah laku positif ialah kanak-kanak yang menunjukkan sikap rajin, bertanggungjawab, sikap ingin tahu, pintar cerdas, proaktif dan sebagainya. Tingkah laku negatif dibahagi kepada tiga jenis, iaitu bergantung, disruptif dan disruptif. Konteks kajian saya. Semasa saya menjalankan praktikum selama 3 bulan, saya telah menghadapi pelbagai cabaran dan masalah dari segi perjalanan proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Seterusnya, refleksi pengajaran dan pembelajaran. Pada mulanya, sewaktu PDP dijalankan, saya tidak menghiraukan sikap yang telah ditunjukkan oleh kanak-kanak di dalam kelas. Tetapi pada lama-kelamaan, kanak-kanak berbual dan ketawa dengan kawan-kawan mereka dan menunjukkan sikap yang tidak kurang memuaskan di dalam kelas. Mereka juga tidak menumpukan perhatian sewaktu guru mengajar di dalam kelas. Antara masalah yang telah ditunjukkan oleh kanak-kanak ialah suka mengganggu dan mencederakan orang lain, bising, hyperaktif, gemar pergi ke tandas dan membaling benda pada kawan. Punca berlaku masalah-masalah ini ialah kedudukan tempat kanak-kanak yang jauh dengan meja guru, BBM iaitu bahan bantu mengajar yang digunakan oleh guru kurang menarik dan kurang menarik perhatian kanak-kanak, pemberian lembaran kerja yang banyak yang menjadikan kanak-kanak tersebut menjadi bosan dan tidak menyiapkan kerja tersebut. Seterusnya ialah pemilihan fokus kajian. Saya telah memilih 4 aspek. Aspek pertama ialah kebolehtadbiran. Dalam aspek ini, kanak-kanak mudah untuk dijalankan di prasekolah. Kajian ini saya telah berasa mudah sebab sekolah-sekolah telah memberikan kerjasama yang baik dengan saya. Seterusnya ialah aspek kepentingan. Saya telah membimbing dan memberikan ganjaran untuk mengurangkan tingkah laku kepada kanak-kanak. Jadi kanak-kanak tersebut mengubah tingkah laku negatif kepada tingkah laku positif. Seterusnya ialah kebolehgunaan. Saya telah memotivasikan kanak-kanak untuk mendapat pelbagai dan banyak bintang supaya mereka boleh menerima hadiah-hadiah yang lumayan. Boleh digunakan kepada semua kanak-kanak. Akhirnya, aspek kolaborasi. Dalam aspek ini, saya telah berkolaborasi dengan pihak sekolah dan rakan praktikum saya yang banyak membantu dalam penjalanan kajian tindakan ini. Seterusnya ialah pengumpulan data awal. Saya telah menggunakan 2 kaedah untuk mengumpul data awal, iaitu kaedah pemerhatian dan temu bual. Dalam pemerhatian, saya menggunakan borang senarai semak untuk 5 hari bagi mendapatkan data awal. Saya juga telah menggunakan rekod anekdot dan rekod berterusan bagi meneliti sikap kanak-kanak dalam pengumpulan data awal ini. Seterusnya ialah temu bual. Saya telah menjalankan temu bual dengan guru prasekolah dan guru prasekolah telah memberitahu saya bahawa murid-murid tidak berminat dalam pelajaran serta tidak berfokus dalam PDP. Mereka suka mengganggu kawan-kawan dan mencederakan orang lain serta suka masuk ke tandas. Seterusnya ialah objektif kajian. Saya telah memperbaiki amalan pengajaran guru dalam mengurangkan tingkah laku disruptif dengan menggunakan kaedah Aku Berjaya untuk kanak-kanak prasekolah. Persoalan kajian ialah bagaimanakah penggunaan kaedah Aku Berjaya dapat memperbaiki amalan pengajaran saya dalam mengurangkan tingkah laku disruptif untuk kanak-kanak di prasekolah. Seterusnya ialah tindakan. Saya telah menggunakan adaptasi daripada model Lewin dan Laidlaw yang telah membantu saya dalam kajian ini. Aspek pertama ialah mengenal pasti aspek amalan.
saya tidak berjaya mengawal tingkah laku kanak-kanak di dalam kelas. Oleh itu, saya telah merancang sebuah kaedah yang bernama Aku Berjaya untuk mengawal tingkah laku murid. Seterusnya ialah proses tindakan. Dalam proses ini, saya telah mengaplikasikan kaedah Aku Berjaya kepada kanak-kanak. Seterusnya ialah proses melihat kesan tindakan. Dalam ini, saya telah mengumpul data, menganalisis data, menyimak data dan melihat kesan kaedah Aku Berjaya dalam mengurangkan masalah tingkah laku disruptif. Akhirnya, saya telah membuat refleksi, iaitu saya telah menganalisis amalan pengajaran saya yang menambah baik tingkah laku murid daripada negatif kepada positif. Ini merupakan peserta kajian saya. Peserta kajian pertama ialah berjantina perempuan dan berumur 6 tahun. Peserta kajian kedua merupakan seorang lelaki yang berumur 5 tahun. Kedua-dua peserta kajian ialah berbangsa India dan agama Hindu. Ini merupakan langkah-langkah tindakan. Langkah pertama, saya telah melakukan pemerhatian terhadap peserta kajian. Saya juga telah membina tangga Aku Berjaya menggunakan plywood dan kertas yang berwarna-warni. Saya telah memperkenalkan tangga Aku Berjaya yang menyeluruh dengan hadiah kepada kanak-kanak sewaktu aktiviti perbualan pagi dijalankan. Dalam langkah kedua, saya telah melihat tingkah laku kanak-kanak sewaktu proses PDP dijalankan. Saya telah melihat tingkah laku mereka pada 5 minit pertama, 5 minit pertengahan dan 5 minit terakhir. Ini merupakan satu kaedah untuk meneliti tingkah laku mereka yang berubah ke atau tidak daripada permulaan pengajaran hingga pengakhiran pengajaran. Dalam langkah ketiga, saya telah menganalisis tingkah laku kanak-kanak dengan borang senarai sema dan borang pemarkahan hasil kerja kanak-kanak. Dalam langkah keempat, saya telah memberikan ganjaran berbentuk hadiah dan mahkota kepada kanak-kanak yang menerima 15 bintang. Kanak-kanak yang menerima 15 bintang akan mendapat hadiah daripada aras ketiga dan aras keempat. Kanak-kanak yang menerima 10 bintang akan mendapat hadiah daripada aras kedua dan kanak-kanak yang mendapat 5 bintang akan menerima hadiah daripada aras pertama. Ini merupakan tangga Aku Berjaya yang telah dibina oleh saya bagi menjalankan kajian tindakan saya. Ini merupakan aras pertama. Aras pertama mengandungi hadiah yang tidak sangat lumayan. Ini merupakan aras kedua. Kanak-kanak yang mendapat 5 bintang akan menerima hadiah daripada aras pertama. Kanak-kanak yang menerima 10 bintang akan mendapat hadiah daripada aras kedua. Dan ini merupakan aras ketiga, iaitu kanak-kanak yang mendapat 15 bintang akan menerima hadiah daripada aras ketiga dan aras keempat. Hadiah-hadiah yang lumayan ini telah menarik minat dan perhatian kanak-kanak untuk mengubah tingkah laku negatif kepada tingkah laku positif. Hadiah-hadiah yang lumayan seperti bola, kotak pensel, pensel warna, buku nota, botol dan magic pen. Hadiah pensel-pensel ini telah menarik minat murid dan telah menimbulkan perasaan dalam diri mereka untuk menerima hadiah yang banyak serta untuk menerima bintang-bintang yang banyak, iaitu 15 bintang dalam carta ganjaran yang telah disediakan. Ini telah memberikan satu persediaan yang baik kepada kanak-kanak untuk mengubah tingkah laku mereka kepada yang baik, iaitu seperti rajin menyiapkan kerja, melengkapkan fail peribadi dan sebagainya. Ini merupakan gambar-gambar yang telah diambil sewaktu PNP dijalankan dan praktikum saya menjalankan praktikum di prasekolah. Dalam langkah pertama, saya telah menyediakan tangga Aku Berjaya. Dalam langkah kedua, saya telah memperkenalkan tangga Aku Berjaya sewaktu aktiviti perbualan pagi dijalankan. Dalam langkah ketiga, saya telah menyediakan carta ganjaran yang memenuhi dengan nama kanak-kanak. Dan dalam langkah keempat, saya telah memberikan hadiah kepada kanak-kanak.
Seterusnya ialah kaedah pengumpulan dan penganalisisan data. Saya telah menggunakan dua kaedah, iaitu kaedah pemerhatian dan kaedah analisis dokumen untuk mengumpul data. Dalam kaedah pemerhatian, instrumen yang digunakan ialah senarai semak. Data telah dianalisis secara kuantitatif dengan mengira kekerapan setiap respons yang telah diberikan oleh kanak-kanak sebelum tindakan dilaksanakan dan selepas tindakan dilaksanakan. Tindakan telah dilaksanakan selama 5 kali, iaitu 2 kali sebelum tangga diperkenalkan dan 3 kali selepas tangga diperkenalkan. Seterusnya ialah kaedah pengumpulan data, iaitu analisis dokumen. Saya telah menggunakan instrumen data sebagai lembaran kerja. Data ini juga telah dianalisis secara kuantitatif dengan memberi markah dan bintang dalam carta ganjaran dan borang pemarkahan kanak-kanak. Siapa yang telah mendapat bintang yang banyak akan menerima hadiah, dan kanak-kanak yang menunjukkan tingkah laku negatif akan ditarik balik bintang tersebut. Ini merupakan cara menyemak data. Dalam proses triangulasi, saya telah menggunakan dua aspek daripada proses triangulasi, iaitu triangulasi kaedah dan triangulasi masa. Dalam triangulasi kaedah, pemerhatian dan analisis dokumen, iaitu gambar dan hasil kerja peserta kajian, telah digunakan supaya melihat kesahan hasil kajian tersebut. Dalam triangulasi masa, data yang telah dikumpul daripada sumber yang sama dan dianalisis dalam satu jangka masa yang panjang, ini telah mewujudkan aspek kebolehpercayaan terhadap kajian yang telah dilaksanakan oleh saya. Soalan kajian saya ialah bagaimanakah penggunaan kaedah Aku Berjaya dapat memperbaiki amalan pengajaran saya dalam mengurangkan tingkah laku disruptif untuk kanak-kanak di prasekolah. Soalan kajian ini telah dijawab oleh kajian tindakan saya, iaitu dalam borang senarai semak, kanak-kanak telah menunjukkan tingkah laku yang baik semakin tangga Aku Berjaya ini telah diperkenalkan, dan lembaran kerja tugasan murid semakin baik dan kemas. Seterusnya ialah dapatan kajian. Hasil dapatan kajian menunjukkan bahawa penggunaan tangga Aku Berjaya dapat mengurangkan tingkah laku disruptif, iaitu tingkah laku negatif kepada tingkah laku yang positif. Selepas penggunaan tangga Aku Berjaya, saya mendapati kanak-kanak telah menunjukkan pengurangan dari aspek gemar pergi ke tandas, membalik benda kepada kawan dan sebagainya. Mereka telah mendapat mengubah tingkah laku mereka dengan memberi tumpuan yang sepenuhnya sewaktu proses PNP dijalankan, kurang mengganggu dan mencederakan orang lain. Seterusnya yang penting ialah meminta izin kepada guru dan pergi ke tandas apabila perlu sahaja. Serta mereka juga telah menyiapkan tugasan yang diberikan secara kemas dan cantik. Perbandingan hasil kerja sebelum dan selepas telah dijalankan untuk menunjukkan bahawa kanak-kanak dapat menguasai kemahiran yang diajar dengan baik, dan saya juga telah mencapai objektif pengajaran pada hari tersebut. Melalui ganjaran yang diberikan kepada kanak-kanak, didapati penggunaan tangga Aku Berjaya telah berkesan untuk mengubah tingkah laku negatif kepada tingkah laku positif, serta memotivasi kanak-kanak untuk menerima banyak bintang untuk mendapatkan hadiah yang lumayan serta mahkota Aku Berjaya. Penggunaan kaedah Aku Berjaya dapat membantu guru untuk mencapai objektif dan mengubah serta amalan pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Seterusnya ialah refleksi. Daripada kajian tindakan ini, kekuatan saya ialah peserta kajian sangat seronok dan teruja untuk melibatkan diri dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan. Saya juga telah memberikan hadiah berbentuk ganjaran untuk meningkatkan motivasi diri dalam kanak-kanak supaya dapat menunjukkan sikap positif kepada guru. Seterusnya ialah kelemahan. Daripada aspek ini, penggunaan kaedah yang pelbagai membantu untuk memberikan data yang tepat dan betul. Saya telah menggunakan dua kaedah untuk mengumpul data.
Penggunaan kaedah yang pelbagai seperti temu bual dan sebagainya akan membantu saya untuk meningkatkan lagi kesahan kajian tindakan ini. Seterusnya ialah cadangan penambahbaikan. Tempoh pelaksanaan kajian ini perlu dilanjutkan supaya data yang dikumpul dapat dianalisis dengan betul. Akhirnya ialah cadangan tindakan susulan. Terdapat 3 cadangan untuk kajian ini sebagai tindakan susulan. Kaedah aku berjaya boleh digabungkan dengan pendekatan lain seperti time out supaya proses PNP akan lebih ceria dan lancar. Yang kedua ialah pengkaji boleh menambahkan bilangan peserta kajian supaya hasil dapatan boleh digeneralisasikan kepada semua kanak-kanak serta penggunaan tangga ini dapat direalisasikan kepada semua kanak-kanak. Dan ketiga ialah tempoh pelaksanaan kajian ini perlu dilanjutkan supaya keberkesanan kaedah aku berjaya dilihat dengan teliti. Itu sahaja daripada saya tentang kajian tindakan saya. Sekian, terima kasih. Created using Powtoon.